Hi, welcome to JJCM Mime. Kali ni kita nak masak dekat kampung saya kat Melaka, spaghetti Bologna. Ini original recipe from Bologna, Italy. Tempat asal motor Ducati. Right. So bahan-bahan dia kita dah siap masak. Rebus spaghetti penne. Yang ini chef Itali kata dia sesuai untuk makan dengan sos Bologna lah. Kalau biasa kita makan dengan spaghetti yang biasa tu, that one dia kata tak sesuai. Okay, so barang-barang yang nak masak sos dia, ini bahan asas utama. Ada bawang Holland, batang seledri, ini carrot dalam 2 batang, batang seledri dalam 3 batang macam tu, and bawang dalam 2 labu. Okey, lepas tu ada tomato yang kita dadukan, ada daging hancur, daging lembu, kita campur sekali dengan daging lembu. Kalau original recipe from Bologna tu dia campur daging, biasalah dia orang guna pork, dia orang guna ada daging rusa and also daging lembu. So kita nak bersih halal, kita masak daging kisar dengan daging lembu je lah. Okay, and then dia punya base tomato dia, kita ada pomodoro. Ini original memang dibuat daripada tomato sahaja. Kita dah baca ingredient dia. Lepas tu ni ada peel tomato juga, dan tomato puree kita nak guna sikit lah, mungkin half the tin. And the secret recipe, this one orang Itali guna wine, red wine, tapi kami guna Fanta. Aku nak mention bahan lain yang penting, black pepper. Lepas tu yang ini susu, kita nak letak susu dalam satu cawan, kita nak letak at the last, macam dah nak hampir siap, kita letak supaya penambah rasa lemak dia. Yang ini air pasta. Okay, ni kita tengah nak panaskan minyak. Kita guna minyak extra virgin olive oil untuk tumis lah. Kita guna extra virgin olive oil ni. Olive oil ni tak apa kalau kita guna banyak pun, dia bukan bagi kolesterol yang tinggi, sebab untuk kesihatan. Minyak dah panas sikit, kita try. Okay, so masukkan bawang dulu. Bawang ni nak kena lembik sikit, and then kita masukkan yang lain, sayur dia. Ini sayur asas 3 je yang kita perlukan, dan kita tak perlukan rempah macam rosemary ke daun basil, daun apa tu lagi, daun bay. Bukan basil, boleh nak guna, tapi daun bay tak perlu, thymes semua tak perlu. Yang tu bukan from Bologna. Dah naik bau sikit, kita boleh masukkan seledri ni dan juga carrot. So sayur dah separuh masak, kita masukkan sikit dulu. Dan ni, okay. Kita dah masukkan Fanta tadi, kita tunggu dia kering sikit untuk next step. Okay, kacau dia ni. So dekat stage yang ini, kita kena letak garam juga. Saya suka letak garam layer by layer to increase the taste. Garam, letak daging, letak garam lagi. Ini biarkan dia kering sikit. Okay, ini yang orang Itali panggil sofrito, base yang 3 bahan tadi. So dah masak dengan Fanta,
Fanta anggur tadi. So yang ni kita masukkan peel tomato yang kita cincang. Right. Ini kita tumis sikit sebelum kita masuk daging. Peringkat ni kita dah boleh masukkan garam sikit lagi dan pepper dalam satu sudu besar macam tu. Okay. Macam yang saya kata tadi masa sofrito pun saya letak garam, and then masa daging ni dah hampir masak pun saya letak garam supaya dia build layer of taste dah. Kita biar daging ni masak sikit lagi sebelum kita masukkan Fanta. Yang ni kalau nampak sikit ada air kat bawah ni, nak kena tunggu dia kering sikit sebelum macam ni dah kering dah. Kalau tak, kalau nampak air lagi, kita tunggu dia kering sebelum kita masuk second half of Fanta. Okey. Satu gelas je ya, bukan satu botol. Kita tunggu dia masak sikit sebelum kita masuk tomato paste dan tomato passata. Kita nak masukkan satu tin peel tomato. Kita hancur-hancurkan tomato tadi. Okey, tadi kecil-kecil sikit. Dan nampak ni ketul besar ni. Kita hancurkan. Okey, masuk satu botol. Yang ni Italian passata ni merupakan tomato yang di blend. Kadang bersama dengan daun biasa, kadang kosong je. Kalau ikut resepi yang dah kat botol ni, dia just tomato semata. Later kita tambahkan air accordingly lah. Boleh guna botol ni balik. Kita masukkan mungkin dalam satu tin kecil tomato paste. Dia dalam 150 gram macam tu. Tak payah banyak. Dulu saya masak tomato bolognese ni dengan satu tin tomato paste. So dia jadi Malaysian taste kot. Okay, tak banyak. Jadi kita kocak supaya kita guna semua tomato goodness dalam ni. Kita tak boleh tambah ais kari harum. Kita kena tengok kepekatan. Dan kita tambah air from time to time lah. Okay. Kita biar dia mendidih sekejap. Bila dah kering balik, kita tambah sikit lagi air. And then kalau yang original punya betul-betul original sauce tu, dia ambil masa lebih kurang 3 hingga 5 jam. Lagi sedap, lagi lama, lagi sedap dia kata. Kita dah asingkan kuah pasta tu. Jangan lupa untuk dimasukkan. Actually, masa nak hidangkan pasta tu, kita guna air pasta ni untuk satukan pasta dengan ragu dia. So, masukkan pasta yang dah direbus. Lepas tu masukkan air ni sikit, masukkan ragu dan kacau-kacau, letak cheese. Tapi kita tak ada cheese. And then kita ni untuk makan ramai. So tak sempat nak buat macam tu. Sekali harum. Kita shortcut lagi. Kita masuk kat dalam ragu dia terus. Nanti dia pandai lah bind sendiri. 2 hours later. Ini kita dah kacau lebih kurang 2 jam. 2 jam lebih lah. Macam tu kita tambah air sikit demi sedikit. Kita tak boleh tambah sekali harum. Dan tunggu dia reduce. Macam kalau orang Itali tu dia buat dengan api kecil. Dan dia masak selama at least 4 hingga 5 jam. Tapi kita tak ada masa. Kita masak 2 jam dengan api yang agak besar. Tapi kita selalu kacau. So itu shortcut saya lah. Okay. And the last minute ni,
nampak kuah macam dah memekat sikit, kita tambah susu 1 cawan. Susu ni supaya dia jadi lemak. Agak-agak lah. Kalau banyak portion dia 1 cawan. Kalau macam untuk makan dalam 4-5 orang, mungkin setengah cawan gitu. Okey. Ini last step lah. So, lagi macam 10 minit nak tutup api tu baru tambah susu. Okey. Okey. Dah siap. Ini ragu ya. Bologna ragu. Approved.